Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dan salam sejahtera murid-murid. Okey, pada hari Selasa lepas saya sudah pun terangkan apa itu pembiakan seks, ya, yang memerlukan apa? Proses yang mesti memerlukan dua gamet atau mesti ada jantan dan betina. Okey. Okey. Terusnya hari ini saya nak terangkan sedikit tentang pembiakan seks. Okey, pembiakan seks ada 5 yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan. Yang kedua adalah pembentukan spora. Yang ketiga adalah penjanaan semula. Yang keempat, pembiakan vegetatif. Dan yang terakhir sekali adalah belahan dedua. Okey, ciri-ciri pembiakan seks. Apa dia yang pertama? Satu induk saja. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia tidak perlukan gamet. So, tiada gamet yang terlibat. Tak ada jantan, tak ada betina. Faham? Seorang-seorang dia je. Tiada persenyawaan. Sebab apa? Sebab tak ada gamet tadi kan. Bila tak ada gamet jantan, tak ada gamet betina, tak adalah persenyawaan. Dan akhir sekali tiada variasi. Variasi ni awak tahu kalau mak dan ayah dia berbeza. Contoh dia, mak dia rambut kerinting, ayah dia rambut lurus, anak dia mungkin rambut ikal mayang. Okey. Kalau kucing hitam berkahwin dengan kucing putih, mungkin anak dia hitam, mungkin putih dan juga mungkin juga bertompok-tompok ataupun warna oranye dan sebagainya. Okey. Itulah dimasukkan dengan variasi. Variasi ni dia tak semestinya sama lah. Dia ada kepelbagaian rupa. Okey. Okey. Sambung lagi. Seterusnya adalah belahan dedua. Belahan dedua iaitu pembahagian sel induk kepada dua sel anak, bermaksud satu menjadi dua. Dia tak payah kahwin. Contoh dia kat sini adalah ameba dan paramecium. Okey, tengok daripada satu individu kita namakan sebagai sel induk. Dia mula nampak macam nak terbelah dua. Betul tak? Dia nak membagi dua, nukleus jadi dua. Kemudian jarak di tengah-tengah ni dia semakin terpisah, akhirnya terus terpisah kepada dua sel anak yang baharu, yang serupa dengan induknya. Faham? Mari kita lihat video ini. Okey, ini adalah paramecium. Paramecium yang nampak ada garisan ni, dia sudah mula hendak membahagi menjadi dua. Ya, nampak garisan itu bermaksud dia sudah mula hendak membahagi. Dan semakin lama garisan ini semakin jelas. Semakin jelas. Banyak paramecium. Okey, dia bergerak semakin aktif dan badan dia pun dah semakin jelas kepada dua bahagian. Kita tunggu sampai dia terbahagi dua atau terputus dua. Tengok, nampak dah semakin mengecut di tengah-tengah tu. Pinggang dah kecil lah.
Okay, tengok. Sudah nak putus dah. Daripada satu individu yang macam ini tadi ya. Tengok. Sudah nampak jelas garisan antara dua sel. Akhirnya terputus menjadi dua sel paramecium. Okey. Faham Okey, seterusnya adalah pertunasan. Pertunasan itu proses membentuk tunas pada badan induk. Contoh dia yang haiwan ataupun mikroorganisma yang menghasilkan pertunasan ini adalah yeast dan juga hydra. Contoh di sini adalah hydra berwarna hijau. Mula-mula satu individu hydra akan mula mengeluarkan tunas kecil je. Okey. Lama-lama tunas ini dia mengeluarkan buluran-juluran keluar ni seperti induk dia, dan akhirnya menjadi semakin besar. Apabila dia cukup matang, maka dia akan terpisah membentuk satu lagi hydra yang sama macam induknya. Okey. Kita tengok ini video video animasi Hydra. Hydra is one of the simplest sedentary multicellular freshwater organism about 1 centimeter long. It has a tubular body with a basal disc for attachment and a free distal or oral end bearing mouth and circlet of tentacles. Hydra reproduces asexually by budding. At the time of asexual reproduction, small buds appear on the body wall. Bahasa Inggeris panggil budding atau bud. Bud tu tunas keluar tunas. As the bud elongates, a mouth opens at its free anterior end, followed by the development of tentacles at the base of the oral region. The newly developed hydra detaches from the parent body and fixes on a substratum. Akhirnya dia pun jatuh daripada induk dia. Sama kan? Anak dengan induk dia adalah sama. Okey, seterusnya penjanaan semula. Yang ini menarik Okey, penjanaan semula ini adalah keupayaan bahagian-bahagian badan pada setengah organisma untuk bertumbuh kepada individu baru yang lengkap. Contoh di sini adalah seekor cacing planaria. Jika dipotong kepalanya satu dan potong bahagian ekornya menjadi 3 bahagian, apakah yang akan berlaku? Yang kepala ni tadi dia akan tumbuh ekor, yang mana ekor pula dia akan tumbuh kepala. Faham? Ini namakan penjanaan semula. Okey, mari kita lihat video. Video penjanaan semula planaria. Okey, hari pertama kosong. Tengok dah sudah kena potong. Ini bahagian ekor dia. Semakin bulat. Menjadi tajam. Nampak mata pun sudah keluar. Sudah ada mata. Dah membentuk kepala yang lengkap. Ini bahagian kepala pula yang dipotong ekor. Mula ekor dia kontut macam itu. Akhirnya menjadi tajam. Dan akhir sekali video tersekat sebenarnya dia akan tumbuh panjang lagi panjang lagi. Macam ini dia akan tumbuh lagi sampai macam tu. Okey.
Okey, seterusnya pembentukan spora. Okey, spora ni adalah proses penghasilan spora dalam sporangium. Okey, spora ni duduknya dalam kantung dinamakan sporangium. Kemudian bila sporangium ni pecah, tengok spora akan disebarkan oleh angin. Bertaburan dan spora ni akan keluar. Faham tak? Contoh dia paku pakis dan juga lumut. Okey, saya ada dapat video ni satu, mari kita tengok. Ini saya cepatkan ya video ni. Ini adalah sejenis paku pakis. Yang warna coklat, warna gelap ni adalah spora dia. Spora ni sudah semakin matang semakin tebal. Okey, ni dia zoom ke dalam. Nampak ni ni adalah sporangium dia. Nampak ni, warna yang kecil-kecil ni adalah sporangium, kantung-kantung spora. Dalam ni ada banyak spora. Ni nampak dia melenting-melenting tu, dia maksudnya dia tebarkan spora dalam dia. Tengok. Dia macam spring kan, dia melenting, dia buang spora keluar. Ni spora ni, planting spora. Faham tak? Ada beribu-ribu sporangium dan dalam sporangium pula ada mungkin ada 1000 atau 100 lagi spora dalam tu. Maka dia bertaburan dengan banyaknya. Okey faham Nampak? Dia melenting keluar dia punya spora. Ni semua sporangium ni. Dalam tu ada spora. Dah tinggal kosong. Nampak dia campak spora tu. Hebat kuasa Tuhan. Nampak spora-spora bertaburan. Okey, seterusnya pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga sebenarnya adalah pembiakan seks sebab dia ada bunga jantan dan bunga betina. Ataupun ada bahagian jantan, ada bahagian betina. So sebenarnya tumbuhan berbunga boleh membiak melalui pembiakan seks, iaitu dengan menghasilkan buah. Bunga tadi akan bila bersenyawa dia akan menghasilkan buah. Buah mangga ke, buah rambutan ke apa semua buah durian, dan biji dia tu adalah hasil persenyawaan yang kalau kita tanam dia akan tumbuh benih ataupun pokok yang baru. Tetapi tumbuhan ni boleh juga membiak secara aseks. Faham tak? Maknanya kita tak perlu bunga, tak perlu jantan dan betina. Itu kaedah menghasilkan tumbuhan baru daripada mana-mana bahagian vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga. Sama ada kita guna batang pokok ke. Okey, ini saya makan pembiakan aseks sebab dia tak guna bunga. So hanya melibatkan satu tumbuhan saja. Tumbuhan baru mempunyai bahan genetik yang sama dengan tumbuhan induk. Ini adalah ciri-ciri pembiakan aseks. Okey, pembiakan vegetatif ada banyak jenis. Vegetatif bermaksud proses di mana bahagian tumbuhan yang sedia ada bertumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh dia bawang, ubi kentang dan pokok bunga cena. Okey, ini adalah carrot. Kita boleh biarkan dia melalui akar. Ubi kentang batang bawah tanah.
Kemudian ni apa ni dia guna batang rayap macam pegaga dan sebagainya. Dia ada batang rayap keluar dan akhirnya batang ni akan tumbuh anak pokok. Ini bunga atau pokok setawa awak kenal Dia akan tumbuh melalui daun Daripada tepi-tepi daun ni akan tumbuh anak-anak daun. Kalau dia jatuh ke tanah akan tumbuh pokok setawa yang baru. Begitu juga dengan berbawang. Daripada bawang ni lah boleh membiak anak pokok yang baru. Okey, akar contohnya lobak merah dan ubi keledek. Nampak tak? Ini dia katakan tumbuhan melalui akar. Bila kita tanam akar, daripada akar dia akan tumbuh tunas atau tumbuhan yang baru. Batang pula, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang. Ada tiga jenis. Macam ubi kayu kita boleh tanam melalui batang, kita potong batang, tanam. Okey, tadi saya sebut tadi batang rayap, ubi dan juga akar Adventurous ni. Seterusnya daun setawa tadi. Ini daun tadi kalau kita biar lama-lama akan tumbuh anak pokok. Dan daripada anak pokok ini boleh tumbuh, kita boleh pindahkan ke tempat lain ataupun dia gugur, tumbuh ke tempat lain. Ini daripada kajian terhadap pembiakan vegetatif dalam pertanian, maka kita boleh buat keratan batang. Keratan lama di mana batang tumbuhan induk digunakan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Walau bagaimanapun, kaedah ini lambat dalam menghasilkan tumbuhan baru. Contoh yang kita boleh buat adalah ubi kayu tadi saya sebut. Kita potong sikit dan cucuk ke tanah akan tumbuh. Bunga raya pun boleh, kita boleh cucuk ke tanah dan akan tumbuh. Dan banyak sebenarnya pokok kita boleh tanam daripada keratan batang. Satu lagi adalah kultur tisu. Ini adalah kaedah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan tumbuhan baru dengan menggunakan tisu tumbuhan. Okey, daripada satu sel tisu, dia kulturkan dalam satu macam tabung uji dan ada media yang memberi nutrien. Dia masukkan dalam itu, daripada satu sel dia boleh membiak kepada banyak sel, akhirnya membentuk pokok. Dan anak pokok itu yang terbentuk kita boleh pindahkan tanam ke tempat yang sebenar. Okey, yang ini lebih cepat kadar pertumbuhan dia berbanding keratan batang. Okey. Ini adalah kesimpulan dia Kesimpulan dia antara pembiakan seks dan pembiakan aseks. Yang bercantum ini adalah persamaannya. Persamaan kedua pembiakan ini adalah mencegah kepupusan spesies daripada pupus, mencegah pupus supaya sentiasa ada macam harimau belang, sentiasa ada daripada dulu sampai sekarang. Terusnya menghasilkan individu baru untuk membiaklah semakin banyak anak lah. Seterusnya kalau dulu ada 100 ekor, sekarang mungkin sudah jadi 200, 300 dan akhir sekali 400. Jika tak ada gangguan, dia boleh membiak dengan lebih banyak lagi. Faham tak? Okey. Ciri-ciri pembiakan aseks tadi, satu induk sahaja, tak ada gamet, tak ada persenyawan, tak ada variasi. Ini adalah contoh dia, organisma peringkat rendah, ameba dan paramecium. Pembiakan seks pula, ciri-ciri dia mesti ada dua induk jantan dan betina, dua gamet sperma dan ovum, persenyawaan sama ada dalam ataupun luar. Terdapat variasi pada progeni anak dia, anak dia ada variasi. Organisasi peringkat tinggi sebetulnya ikan, ayam. Okey. Faham Kalau tak faham nanti awak boleh tanya saya dalam WhatsApp group ataupun boleh private message ataupun kata apa PM tepi. Kamu boleh PM tepi dekat saya. Okey. Okey. Sebelum kamu sebelum kita tamatkan pelajaran kita, saya ada bagi latihan Nyatakan bukan pembezaan perbezaan antara persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, ciri dia apa? Dalam apa macam mana, luar macam mana Ini dalam buku teks . Kalau awak tak dapat cari, awak buka buku teks.
Dan seterusnya latihan 2, praktis formatif 4.1. Ini pun dalam buku teks. Saya nak awak jawab. Nombor 1 tadi sudah jawab dalam bentuk jadual tadi tak payah jawab. So nombor 2, kenal pasti bagai pembiakan vegetatif tumbuhan di bawah ini. So bawang jenis apa? Ubi keledek jenis apa? Yang saya sebut tadi kan. Halia, lalang, ubi kentang dan setawah. Boleh rujuk buku teks dalam buku teks ada jawapan dia. Apakah kepentingan pembiakan kepada benda hidup? Ada 2 tadi Semalam pun saya sudah ajar ada 2 kepentingan. Hari ini pun ada ulang lagi tadi bagi rumusan tadi. Awak boleh cek balik bagi rumusan tadi. Okey. Kamu boleh hantar bila lagi kita ada sains? Rasanya tak ada dah besok kot. Hari Isnin dah, hantar hari Isnin. Kalau sudah siap awal, masuk je dalam WhatsApp group. Saya nak tengok. Okey. Sekian saja perjalanan kita hari ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.